Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi dengan Budak City Channel. So, Budak City Channel ni, apa yang kita nak kupas tentang isu kali ini adalah bagaimana buat duit dengan YouTube. Okey. Jadi, sebelum aku nak cerita tentang bagaimana buat duit dengan YouTube, so kita kena tahu apakah YouTube itu sendiri. Ini adalah pengenalan lah. Apakah YouTube itu sendiri? YouTube ni sebenarnya dia direka cipta oleh 3 orang yang sangat hebat. Salah seorang daripada mereka adalah warga negara Bangladesh yang berasal dari Asia. Jadi sebelum kita nak buat duit dengan YouTube, kita kena tahu YouTube ni dicipta untuk apa? Apakah yang dia sasarkan? YouTube ni sendiri adalah salah satu platform pengiklanan digital. Jadi sekarang YouTube telah jadi pusat pengiklanan digital yang sangat besar. Ia mempunyai berjuta orang, berbilion ID yang akaun yang telah berdaftar dengan YouTube. Jadi YouTube mensasarkan orang-orang yang ingin mempromosikan perniagaan diorang. Ini dia. Kita kena tahu YouTube ni apa. Bukan sekadar video untuk suka-suka. Pertama sekali sasaran dia adalah orang yang ingin mempromosikan perniagaan diorang, orang yang suka menceritakan perihal kehidupan diorang, orang yang suka membuat video tentang kreativiti diorang, orang yang suka melihat cerita-cerita viral, cerita-cerita hangat sekarang. Jadi YouTube ni bukan hanya di Malaysia tetapi di satu dunia. Jadi setiap pelosok dunia ada orang yang berdaftar akaun dengan YouTube. Jadi kalau kita nak video kita ditonton setiap lapisan masyarakat di dunia ini, kita kena mempelbagaikanlah kita punya konten. Jadi bila kita cerita pasal buat duit dengan YouTube, pertama sekali, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTube partner? Okey, buat duit dengan YouTube ni, dia ada gelaran. Orang itu diberi gelaran YouTube partner yang telah berjaya melepasi syarat-syarat yang diperlukan. Jadi seperti mana saya nak cerita syarat-syarat dia. Yang pertama adalah perlulah mencapai 1000 subscriber, 1000 orang yang berdaftar dengan akaun kita, yang subscribe, follow kita punya channel. Yang kedua, orang yang telah YouTube Partners itu sendiri mestilah berjaya mencapai 4000 jam tontonan dalam masa 12 bulan. Jadi dekat sini, apa yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? So yang pertama, kita kena tahu untuk mencapai target tersebut, kita perlulah apa yang paling basic. Kita perlulah apa? Pertama sekali, smartphone yang mempunyai sistem yang canggih untuk mencantikkan, memberi kita punya video konten bertambah menarik. Semakin canggih telefon kita, semakin cantik kamera kita, semakin menarik minat orang yang ingin menonton video kita sampai habis. Jadi kita dah cerita pasal telefon. Yang kedua, kita perlukan SIM card. SIM card untuk apa? Kita perlukan SIM card untuk masukkan video tadi ke dalam YouTube menggunakan internet. Jadi bila buat video-video untuk YouTube ni, kita perlukan SIM card yang mempunyai data berkapasiti besar. Tidak bolehlah menggunakan data berkapasiti kecil. Jadi tidak cukup, sebab setiap video walaupun cuma 5 minit, kalau mengambil video yang cantik, ia sudah menggunakan data sebanyak 1 GB walaupun 5 minit. Jadi dekat sini, pertama sekali kita perlukan telefon. Yang kedua, kita perlukan SIM card. Okey, apa yang diperlukan lagi? Yang ketiga, kita perlukan kreativiti kita. Dan yang pasti, untuk buat video, kita tidak boleh malu untuk mengeksploitasikan kita punya konten ke media sosial yang ada sekarang seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Bagaimana nak laksanakan? Pertama sekali, selepas kita rakam video, kita haruslah memberi tajuk yang sesuai, mestilah memberi gambar-gambar yang cantik, dan mestilah memberi ruangan description yang tepat. Jadi iaitu kita akan kongsikan untuk next content. Hari ini kita nak cerita bagaimana buat duit lah. Apakah level kesukaran? Okey, kita kena tahu level kesukaran untuk menjadi YouTube partner ni tidak mudah. Maksudnya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, bergantung kepada individu itu sendiri. Kalau dia seorang artis, dia seorang orang yang terkenal, dia buka saja akaun YouTube, dia promosikan apa yang dia lakukan,
automatik akan dapat banyak subscriber, 1,000, 100,000, 10,000 subscriber dalam masa yang singkat. Tapi kalau orang yang biasa seperti saya, cuma seorang peternak dan seorang penjual singkat, maksud saya ni orang yang biasa, jadi saya haruslah bekerja keras untuk mendapatkan konten, haruslah kreatif untuk menarik minat orang menonton channel kita. Jadi level kesukaran dia pada saya tidak mudah, tetapi kita ada cara. Tapi jangan tertipu pula dengan konten-konten yang dekat kolom-kolom YouTube tu, bagaimana buat masa yang singkat tu, semua tidak betul. Tidak ada yang mudah dalam dunia ni kecuali kita usaha dengan betul. Apa yang patut dilakukan? Okey, bila kita dah buat video, kita dah buat konten menarik, kita dah masukkan dalam akaun YouTube kita, yang seterusnya kita harus mempromosikan kepada kawan-kawan, harus mempromosikan kepada Facebook kita, kita punya akaun Instagram, mempromosikan kita punya channel. Jangan malu untuk menerima kecaman daripada awal ni, kerana setiap yang indah pasti akan ada kesukaran untuk dilakukan. Itulah apa yang patut dilakukan. Pertama sekali, kita kena share kat kawan-kawan. Kita kena sentiasa kreatif. Kita kena sentiasa mendapatkan idea untuk membuat video. Apa yang lagi kita perlukan, kita mestilah ada satu buku nota untuk kita menulis apakah yang kita nak kupas pada video-video yang lain lah. Apa yang kita nak kongsi kat konten yang lain. Jadi kita dah ada buku nota untuk kita ingat. Kadang-kadang kita dah dapat idea, tapi bila kita tak tulis, kita akan lupa idea tersebut. Jadi mana yang lebih penting? Okey, sekarang ni kita tahu, seperti mana tadi saya cakap pada awal tadi saya dah beritahu, kita perlukan 1,000 subscriber. Ini dia. Untuk jadi YouTube partner, kita harus dapat 1,000 subscriber yang follow akaun channel kita. Dan kita perlulah mendapat juga 4,000 jam tontonan. Itu yang suka. Mana yang lebih penting? 1,000 subscriber atau 4,000 jam waktu tontonan. Jadi kalau 4,000 jam waktu tontonan tu, maksudnya kita perlukan video yang menarik untuk orang tonton video kita berulang kali, menarik minat kawan-kawan untuk berkongsi video kita dekat diorang. Jadi mana lebih penting? Pada saya lebih penting adalah view dan minit tontonan. Jadi 1,000 subscriber tu akan datang dengan sendiri jika konten kita menarik minat. Jadi bila konten sudah menarik, video orang tonton berulang kali, jadi waktu tontonan jam tu akan meningkat. Jadi bila orang ramai menonton video kita, automatik subscriber yang 1,000 tu dia akan naik dengan sendiri. Jika kita kejar 1,000 subscriber sekarang, kita harus buat kerja yang kedua. Kerja yang kedua tu pula, kita kena buat konten untuk menaikkan dia punya viewers tu, minit tontonan. Jadi kita harus pentingkan minit tontonan daripada kita pentingkan subscriber yang sekarang. Jadi semakin ramai orang view tontonan kita, semakin naiklah subscriber kita. Jadi saya nak cerita sekarang bagaimana buat duit dengan YouTube. Semua saya dah kupaskan. Pengenalan tentang YouTube, apa yang perlu dilakukan, bagaimana untuk laksanakan, apakah level kesukaran, apa yang patut dilakukan, manakah yang lebih penting, dan yang terakhir sekali, korang haruslah mulakan. Kalau korang asyik cerita saja, korang asyik cakap saja, dia takkan jadi. Selagi korang tak mulakan korang punya misi untuk membuat konten-konten menarik untuk orang tonton, selagi itu korang tidak akan dapat apa yang orang lain dapat. Jadi kita harus buat benda yang sama untuk mendapat benda yang sama dengan orang lain dapat. Tetapi cerita pasal rezeki, Tuhan yang memberi, kita harus usaha. Setiap orang lain-lain rezeki. Ada orang lahir besar umur 10 tahun, mak ayah dah siapkan channel 1 juta followers, 1 juta subscriber. Ada orang kena buat sendiri. Jadi rezeki itu letak pada yang satu. Kita kena usaha untuk dapatkannya. Dia takkan jatuh bergolek. Kalau jatuh bergolek, iaitu rezeki. Dan yang terakhir sekali, kita beristiqamah untuk membuat channel kita berjaya. Menjadi seorang berjaya adalah impian setiap orang. Bila dah berjaya mendapat 1,000 subscriber dan 4,000 jam tontonan, kita akan dimonetize oleh YouTube.
oleh syarikat YouTube ni untuk mula mendapat bayaran berdasarkan iklan-iklan yang dimasukkan dalam setiap video kita. Jadi bagaimana untuk dapatkan keuntungan daripada iklan-iklan tersebut, saya akan buat konten seterusnya. Jadi untuk yang terakhir sekali, saya beritahu kenapa saya join YouTube untuk menjadi salah seorang YouTube partner. Pertama sekali adalah untuk membantu pendapatan saya, meningkatkan kewangan. Walaupun dia ambil masa, tapi dia tidak rugi untuk mencuba. Selagi banyak kita mencuba, selagi banyak pengalaman yang kita dapat. Bila kita dapat banyak pengalaman, jadi berbagai benda yang kita boleh kongsikan kepada kawan-kawan, kepada warisan-warisan kita yang akan datang, bagaimana kita menghadapi kehidupan pada zaman 2020 ini. Jadi saya seorang peternak, saya mempromosikan apa yang saya buat sekarang. Pertama sekali, saya adalah seorang peternak lembu. Saya baru bermula pada zaman PKP, dan sekarang saya ada ternak ayam. Jadi bila saya dah berjaya, saya akan mempromosikan perniagaan saya lebih besar, lebih detail dekat akaun channel saya ini sendiri. Jadi akhir kata, teruskan menonton, teruskan membantu ataupun support kawan-kawan YouTube yang lain. Kalau tengok iklan, jangan skip. Tapi terpulanglah pada masing-masing. Ada orang yang tengok, ada orang tak tengok. Itu kita tak boleh paksa. Akhir kata, teruskan membuat idea yang menarik, terus mengupas konten yang viral, dan yang paling penting sekali, jangan jadi subscriber hantu. Terima kasih. Dan kalau anda sudi, subscribe. Kalau anda suka, anda share. Kalau anda rasa video ini hangat, anda viralkan. Terima kasih.